Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan istihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan istihsan? Okey, al-istihsan dari sudut bahasa ialah menganggap sesuatu itu baik atau sesuatu yang disukai oleh seseorang serta cenderung ke arahnya sekalipun dipandang buruk, iaitu tidak suka oleh orang lain. Al-istihsan dari segi istilah dapat dibahagi kepada beberapa pandangan mengikut mazhab. Yang pertamanya, menurut mazhab Hanafi terdapat dua pengertian. Yang pertama, kias yang tersembunyi ilahnya kerana sukar untuk memahaminya dan berlaku di dalam keadaan berlawanan dengan kias yang jelas ilahnya, kerana bersegeranya dan cepat untuk memahaminya pada peringkat permulaan. Yang kedua, dikecualikan masalah juz'iyah daripada konsep menyeluruh atau kaedah umum, kerana ada dalil khusus yang mengkehendaki pengecualian itu, sama ada dalil khusus itu terdiri daripada nas, darurah, uruf, maslahah atau lainnya. Manakala mengikut mazhab Maliki, istihsan ialah cenderung untuk meninggalkan sesuatu dalil dan membolehkan dalil itu menyalahinya kerana ada dalil lain yang bertentangan sebahagian daripada kehendak asal sesuatu hukum, iaitu berpaling di dalam menghukum sesuatu masalah daripada masalah-masalah yang sebanding dengannya kerana ada dalil yang khusus terdiri dari Al-Quran atau As-Sunnah. Rumusannya al-istihsan ialah beralih daripada hukum yang diistimbatkan melalui kias jalih kepada hukum yang dikeluarkan melalui kias khafi atau pengecualian satu-satu masalah juz'iyah daripada kaedah yang berbentuk kuli, kerana terdapat dalil lain yang lebih disenangi oleh seseorang mujtahid untuk berbuat demikian. Contohnya ialah pada masalah seseorang yang masuk bilik air dengan menjelaskan bayaran yang tertentu, tetapi air dan masa tidak ditentukan kadarnya dan bayarannya yang dikenakan adalah sama. Kaedah asalnya menyatakan tidak harus, kerana tidak diketahui kadar air yang digunakan dan masa yang diperuntukkan untuk berada di dalam bilik air tersebut. Ia akan merosakkan akad. Namun demikian, ulama mujtahid menggunakan kaedah al-istihsan dengan uruf, iaitu dengan melihat kepada sudah menjadi kebiasaan. Di sana terdapat pembahagian istihsan. Okey, yang pertamanya al-istihsan dengan nas. Apakah yang dimaksudkan dengan al-istihsan dengan nas? Al-istihsan dengan nas bermaksud perkara pada setiap masalah yang menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeza dengan kaedah yang ditetapkan yang mempunyai nas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, istihsan ialah suatu nas khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sesuatu perkara. Hukum asal perkara tersebut adalah ditegah dan tidak dibenarkan oleh syarak,
tetapi diharuskan kerana terdapat nas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia menjadikan kaedah umum. Di antara contohnya jual beli secara bertumpah, iaitu bai'us salam. Ia merupakan kegiatan jual beli sesuatu barang yang belum ada di tangan penjualnya. Kias pada asalnya haram menjalankan kegiatan jual beli yang belum ada barang di tangan penjual kerana ia tidak sah di sisi syarak. Rasulullah SAW melarang jual beli sesuatu barang yang tidak ada di tangan penjual ketika akad. Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim bin Hazam yang bermaksud, jangan engkau jual sesuatu yang tidak ada di sisi engkau. Hadis di atas menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW melarang kegiatan jual beli sesuatu barang yang belum ada di tangan penjual. Tetapi jual salam ini dikecualikan daripada kehendak dalil umum atau hukum asalnya kerana ada nas lain yang mengharuskannya, iaitu melalui hadis bahawa Rasulullah SAW datang ke Madinah sedangkan penduduknya pada masa itu melaksanakan kegiatan jual salam buah-buahan dalam masa setahun, dan 2 tahun kemudian baginda bersabda, ma'lumin ajalin ila ma'lumin wa waznin ma'lumin kaidin fi falyastafif syai'in fi aslafa min. Maksudnya, barang siapa yang berjual salam di kalangan kamu, maka hendaklah dia berjual salam dengan sukatan yang jelas dan timbangannya yang diketahui sehingga tempoh yang jelas. Contoh yang kedua ialah seseorang yang berpuasa tidak akan batal ibadah puasanya dan akan terus berkekalan hukum bagi seseorang itu untuk menyempurnakan ibadah puasa tersebut. Sekiranya seseorang itu makan atau minum secara tidak sengaja disebabkan terlupa, menurut kias, iaitu kaedah umum dan hukum asalnya batal puasa seseorang itu disebabkan tidak menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Namun hukumnya itu dikecualikan daripada kehendak hukum asal tersebut kerana ada hadis yang mengecualikan. Hadis yang bermaksud barang siapa yang terlupa sedangkan dia berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah memberi makan dan minum kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, istisna dengan ijma'. Al-istisna dengan ijma' terhasil setelah semua mujtahid bersepakat tentang sesuatu masalah yang berlawanan dengan kaedah umum pada masalah yang serupa dengannya. Para mujtahid berdiam diri dan tidak mengingkari perkara tersebut padahal ia bertentangan dengan kaedah asal atau kaedah umum yang telah ditetapkan. Contohnya ialah tidak sah jual salam jika dikiaskan dengan akad jual beli. Ini kerana benda yang diakadkan belum wujud dan tiada semasa pelaksanaan akad berlangsung. Oleh kerana jual salam adalah sesuatu yang baik dan menjadi satu keperluan kepada masyarakat, maka ulama telah bersepakat bahawa hukum jual salam adalah harus dan boleh diamalkan. Contoh yang kedua ialah pada masalah menggunakan bilik air awam yang dikenakan bayaran yang sama, namun air dan masa tidak ditentukan. Kaedah asal menyatakan bahawa haram menggunakan bilik air tersebut kerana tidak diketahui kadar air yang digunakan dan masa yang diperuntukkan untuk berada di dalam bilik air tersebut. Namun demikian, mujtahid menggunakan kaedah al-ististal, iaitu dengan melihat kepada sudah menjadi kebiasaan orang ramai melakukannya tanpa diingkari oleh seorang dari kalangan mujtahid. Maka ia menunjukkan bahawa mereka bersepakat bahawa menggunakan bilik air yang tidak sama kadar, masa dan bayaran yang dikenakan adalah tidak haram kerana meraihkan keperluan orang ramai dan menolak kesukaran dari mereka.
maka natijah hukum tersebut ialah harus menggunakan bilik air awam tersebut kerana melihat kepada istihsan. Adapun yang ketiga, al-istihsan berdasarkan uruf. Istihsan berdasarkan uruf berlaku pada masalah yang menjadi amalan dan kebiasaan masyarakat dan ia bertentangan dengan kaedah umum. Contohnya menurut fiqh mazhab Hanafi, antara prinsip umum harta wakaf hendaklah berkekalan dalam tempoh yang panjang. Berdasarkan prinsip ini, maka tidak harus mewakafkan harta alih kerana ia cepat rosak. Sebaliknya, Imam Muhammad bin Hasan daripada mazhab Hanafi mengharuskan wakaf harta alih kerana ia menjadi kebiasaan atau adat masyarakat mewakafkannya seperti buku-buku. Oleh itu, ia dibolehkan atas dasar istihsan yang menyalahi prinsip umum dan pegangan Imam Abu Hanifah sendiri. Begitu juga sekiranya seorang bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah, tetapi tidak bermakna seseorang itu tidak boleh memasuki masjid, meskipun Allah menyebut masjid dengan sebutan rumah. Sebagaimana firman-Nya yang bermaksud nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingatkan namanya Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat, mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Surah An-Nur ayat 36. Walaupun dalam ayat ini menunjukkan penggunaan rumah, iaitu al-bait, membawa maksud masjid, dan dikuatkan lagi dengan menyatakannya sebagai tempat yang dikerjakan ibadat serta mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Tetapi penggunaan tersebut bertentangan dengan penggunaan dari sudut uruf. Ini menunjukkan uruf yang berlaku di dalam masyarakat, menunjukkan keadaan rumah, iaitu al-bait, secara mutlak dan tidak digunakan untuk masjid. Oleh itu, seseorang yang bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah tidak dianggap melanggar sumpahnya sekiranya seseorang itu masuk ke dalam masjid. Yang keempat, al-istihsan berdasarkan darurat. Yang dimaksudkannya iaitu berpindah daripada hukum asal yang telah ditetapkan pada sesuatu masalah kerana terdapat darurat yang menghendakinya. Berpindah daripada hukum asal tersebut. Dalam hal ini, ulama menyatakan bahawa puasa seseorang yang tidak terbatal jika seseorang itu menelan sesuatu yang sangat sukar untuk dihindari, seperti tertelan debu dan asap. Sekiranya perkara tersebut masuk ke dalam rongga orang yang berpuasa, puasanya masih sah dan tidak terbatal. Sedangkan mengikut hukum asal, sekiranya rongga orang yang berpuasa dimasuki sesuatu yang tidak lazim baginya, maka terbatallah puasa tersebut. Ini kerana untuk mengelakkan daripada tertelan debu dan asap adalah bentuk sukar dan mustahil untuk dielakkan, walaupun seseorang itu sedaya upaya untuk menjauhinya. Oleh itu, puasa seseorang itu dikira sebagai tidak terbatal kerana darurat tersebut. Begitu juga membersihkan perigi bernajis atau dimasuki oleh sesuatu yang najis. Mengikut kaedah umum atau al-qiyas, perigi tersebut tidak akan bersih walaupun ditimba sebahagian atau semua air di dalamnya. Hal tersebut kerana menimba sebahagian air di dalamnya tidak memberi kesan atau tidak menyebabkan baki air yang ada itu bersih. Begitu juga jika ditimba semua air pun tidak akan membersihkan air yang baru keluar dari mata air ke dalam perigi tersebut. Justru itu, air dalam perigi tersebut tidak akan bersih walaupun ditimba semua air bernajis. Ini akan menyebabkan kesukaran dan kepayahan sekiranya perigi tersebut menjadi sumber air utama kepada sesebuah masyarakat atau individu. Oleh itu, diharuskan mengambil air dari perigi tersebut kerana keperluan dan darurat. Yang kelima, istihsan dengan maslahah. Yang dimasukkan al-istihsan dengan maslahah ialah beralih daripada satu hukum pada satu-satu masalah yang telah menjadi kaedah umum kepada hukum yang lain kerana maslahah yang tertentu. Contohnya, kerosakan yang dilakukan oleh pekerja perlu diganti. Mengikut kaedah umum, pekerja adalah amanah
maka dengan itu pergantian itu atas konsep menjaga kemaslahatan manusia. Antara contoh lain ialah mengikut prinsip umum tidak harus diberikan zakat kepada Bani Hashim, kerana masa dahulu golongan tersebut mendapat habuan daripada harta rampasan perang. Apabila sudah tidak ada lagi peperangan, mereka menjadi golongan yang tidak mampu dan mesti dibantu dan diberi zakat. Maksud di sini ialah pada dasarnya tidak dibolehkan memberi apa-apa maupun berkenaan dengan zakat kepada golongan ini, tetapi sebaliknya Abu Hanifah mengharuskan memberi zakat kepada mereka pada zaman beliau berdasarkan al-istihsan. Ini bermakna mana-mana perkara jika dilihat al-istihsan berasaskan maslahat adalah demi menjaga kepentingan mereka serta kemaslahatan harta manusia daripada diabaikan. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, antara prinsip yang ditetapkan dalam mazhab Hanafi ialah akad muzara'ah, dengan mati salah seorang daripada dua orang yang berakad atau mati kedua-duanya seperti yang berlaku di dalam sewa menyewa. Tetapi mereka mengecualikan daripada sebahagian daripada masalah-masalah. Antaranya ialah apabila mati pemilik tanah sedangkan tanamannya belum boleh diambil, mereka menghukum kekal akad padanya kerana berdasarkan istihsan yang menyalahi prinsip umum untuk memelihara kepentingan pekerja dan menolak kemudaratan daripadanya. Yang keenam, al-istihsan dengan qiyas al-khafi. Maksudnya beralih kepada satu hukum pada satu-satu masalah yang sabit melalui qiyas jali kepada hukum yang lain yang diistimbatkan melalui qiyas khafi. Qiyas khafi ialah qiyas yang kurang jelas ilahnya, manakala qiyas jali ialah qiyas yang lebih jelas ilahnya. Apabila qiyas khafi berhadapan dengan qiyas jali, qiyas khafi ini dikira lebih kuat dari qiyas jali bila ianya mempunyai kesan yang kuat dan lebih sahih pada dasarnya. Menurut istilah ulama usul fiqh, istihsan jenis ini ialah berpindah daripada pengambilan al-qiyas jali kepada qiyas khafi, ataupun berpindah daripada sesuatu hukum yang asal kepada hukum yang lain ekoran terdapat dalil yang membolehkan pada mujtahid bertindak sedemikian demi menjaga kemaslahatan umum. Contohnya ialah bagi minuman yang diminum oleh burung liar seperti anak hering atau helang. Mengikut qiyas jali, bagi air tersebut adalah najis kerana dikategorikan sama seperti saki bagi minum binatang liar darat, dengan alasan yang sama, iaitu kedua-dua jenis binatang tersebut najis dagingnya. Saki bagi minuman dikira berdasarkan daging yang darinya lahir air binatang tersebut, maka semua binatang yang najis dagingnya bagi minumnya juga adalah najis. Dalil najis daging binatang tersebut adalah sama seperti dalil yang mengharamkan memakainya. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada qiyas jali ini ialah bagi minum burung liar adalah najis kerana dagingnya najis sama seperti binatang liar darat. Namun mengikut istihsan, iaitu dengan qiyas khafi, baki daripada minuman burung tersebut adalah suci, sama seperti baki minuman manusia, dengan alasan bahawa air liur burung dan manusia tidak bercampur dengan air ketika air tersebut diminum. Ini kerana burung minum menggunakan paruhnya yang merupakan tulang keras yang suci dan tidak menyerap najis. Maka air yang terkena paruh tersebut tidak menjadi najis. Maka ilah yang jelas yang zahir dalam qiyas pertama, iaitu qiyas jali, ialah bercampurnya air liur yang najis dengan air kerana ia menghirup air dengan lidahnya adalah jelas tidak boleh dipakai dan rendah jika dibandingkan dengan qiyas yang kedua, iaitu qiyas khafi. Kerana burung liar minum dengan paruhnya yang merupakan tulang yang suci, maka hukum bagi minum burung liar adalah suci kerana air liurnya tidak bercampur dengan air. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, ulama berselisih pendapat tentang kehujahan al-istihsan. Sebahagian ulama menerima al-istihsan sebagai hujah, manakala sebahagian lagi tidak menerima istihsan sebagai hujah. Di antara ulama yang menolak istihsan ialah Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i serta sebagian ulama Hambali.
menolak berhujah dengan al-istihsan, dan ia tidak boleh digunakan sebagai dalil untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Mereka menolak istihsan sebagai hujah berdasarkan ayat Al-Quran yang bermaksud, kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Surah An-Nisa ayat 59. Istihsan bukanlah daripada Al-Quran atau hadis, dan tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan ianya diterima sebagai hujah. Oleh itu, menggunakan istihsan sebagai dalil berarti mengeluarkan hukum yang berlawanan dengan hukum Al-Quran dan hadis. Sekiranya mujtahid boleh mengeluarkan hukum yang tiada nas dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan setiap yang dikira baik pada akal mereka, maka sudah tentu orang awam juga boleh berbuat begitu. Sedangkan ijma' ulama menyatakan bahawa orang awam tidak harus berbuat begitu. Selain itu, Imam Syafi'i berpendapat bahawa berhujah dengan al-istihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan nafsu dan fikiran, sedangkan yang berhak membuat hukum hanyalah Allah sahaja. Di antaranya ulama yang menerimanya, ulama mazhab Hanafi, Imam Malik dan sebagian ulama mazhab Hanbali menerima konsep berhujah dengan al-istihsan dan menggunakannya sebagai dalil hukum. Antara hujah mereka ialah sabda Nabi SAW yang bermaksud, apa yang dinilai oleh orang-orang Islam itu baik, maka ia adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dinilai oleh orang-orang Islam itu buruk, maka ia buruk di sisi Allah. Nas ini menunjukkan bahawa setiap yang baik pada umat manusia adalah baik di sisi Allah. Dasar penggunaan istihsan sebagai hujah adalah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan atau kebaikan orang Islam. Oleh yang demikian, dengan merujuk kepada dalil hadis ini dan tujuan al-istihsan itu sendiri, maka boleh disimpulkan istihsan boleh digunakan sebagai hujah. Yang seterusnya, dalil ijma'. Antara contoh penggunaan istihsan berasaskan ijma' ialah tidak sah jual salam jika dikiaskan dengan jual beli. Ini adalah kerana benda yang diakadkan belum wujud lagi ketika akad berlaku dalam kontrak. Oleh kerana jual salam adalah baik dan perlu dalam masyarakat, maka ulama mengira baik dan harus hukumnya berdasarkan konsep al-istihsan. Seterusnya, dalil akal. Antara alasan lain yang diberikan oleh golongan yang menerima al-istihsan sebagai hujah adalah, yang pertamanya, penerimaan al-istihsan sebagai hujah adalah bertujuan untuk menolak kepayahan dengan mewujudkan kemaslahatan, dan ini adalah selari dengan matlamat syarak. Yang kedua, sabitnya al-istihsan adalah bergantung pada dalil-dalil yang disepakati, iaitu dengan nas atau ijma' atau darurah atau qiyas khafi atau uruf atau maslahah, seperti mana yang dibincangkan terlebih dahulu sebelum ini. Dan setiap daripadanya memerlukan pentarjihan qiyas khafi terhadap qiyas jali dan pengasingan antara hukum yang juz'i daripada hukum yang kulli. Pada pelajar yang dirahmati Allah sekalian, secara kesimpulannya, apabila dikaji dan diteliti pengertian yang diberikan oleh ulama dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, penggunaan al-istihsan menurut pendapat mereka bukanlah dengan berdasarkan akal dan nafsu semata-mata. Justru itu, penggunaan al-istihsan ini menurut mereka adalah berdasarkan dalil syarak juga. Apabila diteliti pengertian al-istihsan menurut Imam Syafi'i pula adalah berlainan dengan pengertian yang diberikan oleh ulama dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, iaitu Imam Syafi'i menggambarkan penggunaan al-istihsan dengan berpandukan akal semata-mata tanpa dalil syarak. Sebab itulah beliau menolak berhujah dengannya. Dari situ dapatlah dirumuskan di sini bahawa perselisihan yang berlaku antara mazhab-mazhab mengenai kehujahan al-istihsan merupakan perselisihan dari segi lafaz sahaja. Hal itu terjadi disebabkan tidak sama pengertian yang mereka berikan. Sebenarnya antara mereka tidak ada perselisihan, kerana matlamat mereka adalah satu, iaitu membawa kebaikan untuk masyarakat, agama, dan membawa kebenaran, serta berhati-hati atau teliti dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Wallahu ta'ala a'lam.